Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Muslimin muslimat dirahmati Allah, alhamdulillah kita teruskan perbincangan ataupun kajian berkenaan dengan fiqhul qulub. Dan alhamdulillah pada sesi yang lepas kita telah pun selesai membicarakan berkenaan dengan penyakit-penyakit hati. InsyaAllah pada malam ini kita akan bermula pada bab yang ketiga, iaitu kesan maksiat kepada hati. Pada muka surat 84. Muslim muslimat dirahmati Allah sekalian, apa sahaja yang berlaku di atas muka bumi ini, Allah Subhanahu Wa Taala secara sunnatullahnya berjalan ada sebab yang akhirnya menghasilkan sesuatu. Sebab menghasilkan sesuatu. Contoh mudahnya, bila seseorang itu tidak makan terlalu banyak ataupun mengurangkan makan, maka secara fizikalnya kita akan nampak kelihatan badannya itu kurus. Begitu juga sebaliknya, jika seseorang itu makan terlalu banyak ataupun tidak menjaga pemakanan, gula berlebihan, minyak dan sebagainya, maka kita akan nampak kesan pada batang tubuh dia. Saya sebut begini bukan nak mempertikai kecil besar tubuh seseorang, tapi nak bagi tahu itu adalah perkara yang lazim kita nampak. Setiap apa yang kita perbuatkan dekat muka bumi ini akan ada kesannya. Seorang pelajar yang setiap hari memperuntukkan waktu untuk membaca mata pelajaran, pastinya kesannya akan membawa kepada kecemerlangan secara umumnya. Seorang yang menghafal Al-Quran sehari 10 ayat, beberapa ketika, mungkin beberapa tahun, akhirnya kesannya adalah beliau mampu menghantamkan keseluruhan Al-Quran. Itu secara fizikal. Pada malam ini insya-Allah kita akan berbicara tentang kesan maksiat hati. Mungkin kita tak nampak secara fizikalnya, tetapi benda tersebut masing-masing daripada kita ini boleh rasa. Itu sebab ada sebahagian salafus soleh menyebutkan, dia kata, bila aku tengok isteri aku dekat rumah, asyik tak kena saja, dan aku melihat binatang ternakan aku, asyik nak mengamuk saja. Dia kata apa? Aku mengetahui bahawa itu merupakan kesan kemaksiatan aku kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila aku bertaubat, katanya isteri aku menjadi elok kat rumah, anak-anak menjadi bagus dan juga binatang ternak menjadi bagus. Baik. Pada muka surat 84, maksiat membawa maksud penderhakaan kepada Allah. Apa sahaja perbuatan yang Allah Subhanahu Wa Taala tidak redai, maka itu adalah perbuatan maksiat. Sekurang-kurangnya pada darjat makruh. Sekurang-kurangnya pada darjat makruh. Makruh maksudnya adalah suatu benda yang tidak disukai. Dan yang paling teruk daripada itu adalah haram. Dan bukan hanya berbentuk berkhalwat antara lelaki dan wanita. Sebab apabila kita sebut maksiat-maksiat, kebanyakan orang fikir maksiat itu hanyalah maksiat yang memberikan syahwat. Dan syahwat ini, ya kita tak salah juga, tetapi maksiat itu lebih luas daripada itu. Bila kita sebut maksiat memberikan syahwat, maka orang akan terfikir mestilah berkhalwat lelaki dan juga perempuan, berdua-duaan di tempat yang tertutup dan secara tidak syar'i. Dia sebenarnya lebih daripada itu. Baik, cuba kita lihat firman Allah Subhanahu Wa Taala yang dinukilkan pada buku ini. Pengarang bawa satu ayat Quran yang sangat menarik. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Ini merupakan, kita boleh sebutkan secara umum, dosa manusia pertama, iaitu Adam alaihi salam. Fa'akala minha, a'udzubillahi minasyaitanir rajim,
فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى. Baik, ini kisah berkenaan dengan Adam AS dan juga isterinya Hawa dekat syurga. Ada yang menyebutkan ini merupakan kesalahan wanita, disebabkan wanita itu menggoda lelaki. Adam digoda oleh Hawa untuk makan, akhirnya baginda makan. Tetapi kalau kita perhatikan ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala sebut apa? Wa asa Adam ke Hawa? Wa asa Adam. Tidak dinyatakan Hawa. Wa asa Adamu rabbahu faghawa. Sedangkan di permulaan Allah Subhanahu wa taala sebut fa'akala. Mereka berdua makan. Yang makan dua orang, tapi akhirnya tanggungjawab itu kepada si suami. Wa asa Adam rabbahu faghawa. Kenapa tak disebut wa asa Hawa? Itu mungkin cerita lain lah. Fabadat lahuma sawatuhuma. Ketika mana Adam AS dan juga isterinya Hawa makan buah al-khuld, kita sebutkan Syajaratul khuld, pokok keabadian. Okay, pokok keabadian. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang kita nak sebut hari ni. Setiap maksiat itu ada balasannya. Jadi dalam contoh ini, Adam AS makan daripada buah pokok al-khuld. Maka Allah Ta'ala kata apa? Fabadat lahuma. Maka nampak bagi mereka berdua itu sawatuhuma. Baik, cuba kita perhatikan perkataan sawatuhuma. Kita jangkau sikit lah sebab ayat ini sangat menarik. Sebab kita punya perbahasan tentang maksiat ada kesan. Tapi bila kita lalu ayat ini, adalah perbahasan tafsir yang menarik untuk kita sebutkan. Baik, cuba kita perhatikan perkataan sawatuhuma. Dia terjemah apa kat situ? Aurat. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menukilkan perkataan fabadat lahuma auratahuma? Tidak menampakkan aurat mereka berdua. Tapi Allah Taala menggunakan perkataan sawah. Baik, para ulama tafsir menyebutkan di antara hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala menggandingkan perkataan aurat itu kepada sawah. Sawah ini daripada perkataan su. Apa maksud su? Kejahatan ataupun keburukan. Seolah-olah Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada kita, hikmahnya, tidak menutup aurat merupakan suatu keburukan. Dan kalaulah anak-anak kita ataupun generasi muda fikir, kita ini manusia terbahagi kepada dua kategori. Manusia kuno yang tidak berpakaian dan juga manusia yang berpakaian, itu merupakan satu dakwaan yang dangkal dan juga salah. Buktinya adalah Adam AS dan juga Hawa, manusia pertama dekat muka bumi ini ataupun manusia pertama Allah Ta'ala ciptakan pun telah berpakaian. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fabadat lahuma sawatuhuma. Balasan pertama yang Allah Ta'ala berikan kepada Adam dan juga isterinya adalah pakaian syurga mereka itu terlepas. Para ulama tafsir kata kerana melepaskan aurat merupakan suatu keburukan. Tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak menjaga aurat. Dan aurat ini sebenarnya benda yang menunjukkan kepribadian manusia. Kalau kita lihat baru ni filem yang paling apa? Paling meletup lah kita kata dalam negara kita ni. Tak pernah meletup begitu. Apa dia? Mat Kilau. Bila orang tengok Mat Kilau tu, orang rasa izzah. Izzah pakai apa? Pakai apa benda tu? Tengkolok Pakai tengkolok. Kenapa tu? Sebab dia berasa izzah dengan pakaian tersebut. Ada kesan. Pakaian ada kesan muslim-muslimat. Pakaian ada kesan terhadap peribadi. Bukti yang paling nyata lah, tak payah pergi jauh. Kita tengok saja orang lepas tengok Mat Kilau semua nak bersilat. Yang taekwondo pun dah keluar taekwondo masuk silat. Yang tak pernah gulung tengkolok tu, belajar gulung tengkolok. Gulung kita sebut ni. Saya pun tak pernah pakai benda tu. Wing Chun pun tak jalan. Semua murtad ni pergi masuk ni silat. Nak bagi tahu bahawa pakaian ada nilai peribadi. Manusia kalau kita tengok kan, ada yang bertaubat. Dia kata saya tak nak jadi artis dah. Tengok apa yang berubah pada permulaan dia.
pakaian dia. Baik, Allah Subhanahu wa taala sebut wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah. Mereka semua malu, mereka merujuk kepada Adam dan juga Hawa. Yakhsifani alaihima min waraqil jannah. Lantas mereka mengambil daripada waraqah. Waraqah maksudnya adalah daun. Sebahagian para ulama tafsir menyebutkan daun yang mereka ambil itu, wallahu alam, bila kita baca tafsiran para ulama terhadap ayat ini, mereka menyebut, ada sebahagian menyebutkan daun yang diambil itu adalah daun tin. Kenapa? Sebab itulah daun yang paling besar yang boleh dicapai oleh Adam dan juga Hawa. Jadi ayat ini secara tidak langsung menunjukkan bahawa aurat wajib untuk ditutup. Wa asa Adamu rabbahu faghawa. Dengan sekadar memakan, bukan sekadar, sebab itu merupakan perintah Allah Ta'ala, disebabkan mereka berdua memakan buah larangan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala meletakkan kepada perbuatan Adam itu wa asa. Maksud asa, telah derhaka ataupun telah bermaksiat. Para ulama tafsir menyebutkan tidak boleh kita sebutkan, di antaranya adalah Ibnu Qutaibah Dainuri ketika membahaskan ayat ini, dia kata betul Allah Subhanahu Wa Taala gunakan perkataan wa asa Adam. Adam telah pun melakukan kemaksiatan. Kalau bahasa mudah kita lah ataupun lunak sikit kat sini terjemah sebagai derhaka. Betul itu perbuatan, tapi kita tak boleh label Adam sebagai usah. Maksudnya pelaku maksiat. Adam pelaku maksiat. Tak. Apa beza dia asa dan juga usah? Pelaku maksiat dia buat benda tersebut dalam keadaan sedar diri itu ada satu kesalahan. Yang kedua, dia melakukan secara berulang kali. Jadi tak boleh kita label Adam ni pelaku maksiat. Tak. Kita kata dia telah pun melakukan kemaksiatan, bukan pelaku maksiat. Okey. Baik. Maka Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ini seperti mana yang disebutkan oleh Ibnu Al-A'rabi, kita ada dua, Ibnu Arabi dan juga Ibnu Al-A'rabi. Arabi satu tu tasawuf yang sebagian para ulama menyebutkan sesat. Ibnu Al-A'rabi menyebutkan disebabkan perbuatan maksiat ini, daripada kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala lucutkan kemuliaan tersebut kepada penghinaan. Bila seseorang buat benda tersebut, maka dia akan dihina. Jadi kemaksiatan ini muslim-muslimat ada kesannya dalam kehidupan. Baik, dalam ayat di atas Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan ungkapan asa kepada Nabi Adam yang telah memakan buah daripada pokok larangan, syajaratul khuld, Allah Taala sebut dalam Quran. Meskipun dalam keadaan tidak sengaja. Asa bermaksud derhaka ataupun maksiat secara umum kita sebutkan, lebih berbentuk ingkar larangan. Jadi seolah pengarang bagi tahu bukan semata-mata syahwat sahaja itu adalah maksiat, tetapi apa sahaja perbuatan Allah Ta'ala tak redha kita pergi buat, itu adalah kemaksiatan. Baik. Kemudian firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini lagi menarik. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minah idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Tidak sepatutnya, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin, tidak sepatutnya bagi seorang yang beriman, lelaki dan juga perempuan, idza qadallahu wa rasuluhu, sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala telah pun menentukan, memberikan qada, satu ketetapan akan sesuatu perkara, ayyakuna lahumul khiyarah, bagi mukmin ataupun mukminah dia pilih jalan lain. Baik, sebelum kita nak lanjut kepada perkataan Allah Subhanahu Wa Taala berikutnya, ayat ini turun kepada siapa? Kalau kita buka tafsir, ayat ini turun kepada siapa? Ayat ini turun kepada dua orang adik-beradik, iaitu Zainab binti Jahash dan juga Abdullah bin Jahash. Sebagian riwayat sebut ayat ini turun kepada Ummu Kalthum, tapi kebanyakan ulama tafsir kata ayat ini turun kepada dua orang, laki perempuan, Abdullah bin Jahash dan juga Zainab binti Jahash. Apa yang berlaku? Kita tahu Nabi SAW ini, dia ada maula,
yang dia beli hamba, kemudian dia bebaskan. Akhirnya Maula tersebut Nabi SAW jadikan anak angkat. Siapa dia? Zaid ibn Harithah. Jadi Nabi SAW datang jumpa Zainab binti Jahash. Dia kata, aku nak kahwinkan engkau. Pada mulanya Zainab binti Jahash seronoklah dengar. Sebab pada fikiran dia, sebab Zainab binti Jahash ni merupakan anak makcik Nabi SAW. Maksudnya boleh kahwin lah, sepupu boleh kahwin. Dia ingat Nabi nak kahwin dengan dia. Tapi rupanya bukan Nabi yang nak kahwin dengan dia, tapi Nabi meminang untuk Zaid. Jadi, di peringkat permulaan, bila Zainab dengar Zaid bin Harithah, bekas budak, dia kata, wahai Rasul, dia kata, bukankah aku ini anak makcikmu? Maksudnya keturunan, so ada keturunan. Kita tahu keturunan Nabi SAW, keturunan baik-baik. Jadi, Zainab tanya lagi, apakah ini merupakan perintah? Maksudnya, mata Allah sekalian. Betul, kita, kalau kita kahwin tak boleh, benda yang tak boleh dipaksa kahwin. Walaupun orang kata cinta boleh datang kemudian, tapi wanita ada hak untuk tak sebut kata tak, saya tak suka kat dia. Dan walaupun dalam mazhab Syafi'i kita ada wali mujbir, kita sebutkan. Mujbir ini adalah datuk ataupun bapa. Kalau bapa dia tak ada, datuk dia. Dia boleh datang kat satu orang lelaki, dia kata, kau nak kahwin tak dengan anakku? Dia kata, saya nak. Mana satu anak pakcik tu? Oh, lawa, dia kata, saya kahwinkan kau. Kemudian dia kata, saya setuju, ada saksi. Dia kata, nanti saya bagi mahar. Ini yang klasik punya lah. Kita ketepikan sebentar yang siasah syariah yang kena daftar dan sebagainya. Sah tak? Sah, tanpa persetujuan wanita tersebut dalam mazhab Syafi'i. Tapi itu tidak sepatutnya. Nabi SAW larang. Kena tanya wanita tu, dia okey ke tidak. Baik. Dalam urusan ni, Nabi sendiri bikin karar, berikan pengiktirafan wanita tak boleh dipaksa. Tapi dalam kes ini, Nabi, kita sebut apa, tak meminang untuk Zaid. Dan Zainab kata apa? Aku tak mau. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat ini. Ini dalam bab mubahat. Dalam bab mubahat. Muslimin muslimat rahmati Allah sekalian. Kenapa kadang-kadang mukmin ini, orang Islam yang kita sebut, bila ada satu hukum syarak, dia rasa macam benda tersebut dia tak mau ikut. Kenapa? Di antara sebabnya adalah dia fikir mengikuti hukum syarak merupakan satu keterbatasan terhadap kebebasan di dalam kehidupan. Sedangkan bila kita tengok nas Al-Quran dan juga hadis, Allah Subhanahu Wa Taala pencipta kita. Dan yang paling rahmat di kalangan, bukan di kalangan, yang paling rahmat terhadap diri kita ini lebih daripada mak bapak kita siapa? Allah Ta'ala. Mustahil Allah Ta'ala, bahkan Allah Ta'ala sendiri menyebutkan, dia mengharamkan terhadap dirinya melakukan kezaliman. Dan yang paling mengasihi kita adalah Allah Ta'ala. Mustahil Allah Ta'ala nak berikan keburukan kepada kita. Bahkan Nabi SAW juga. Jadi jangan kita fikir hukum syarak itu tidak ada nilainya. Ada nilainya sebenarnya. Allah Subhanahu Wa Taala ingin menjaga kita. Baik. Akhirnya turun ayat ini memberikan teguran kepada Zainab. Sebab abang dia juga tak setuju. Dia kata, wahai Rasul, ini come on lah, dia katakan. Itulah kuat bahasa kita. Dia tak berapa, Nabi tak paksa, tapi akhirnya Allah Ta'ala berikan teguran. Kita tahu apa yang jadi selepas itu. Memang tak sekufu. Itu pengajaran lain lah, kalau kita mungkin boleh buat sesi lain kat apa, daurah rumah tangga kan. Daurah rumah tangga. Kes perceraian tinggi dekat negara kita ni, 300,000 lebih. Sehari lebih kurang 85 orang bercerai. Tinggi. Mungkin maksudnya pihak berwajib kena fikirkan, selain daripada kursus nikah, dia juga kena buat kursus selepas nikah, mungkin 3 tahun, 5 tahun. Sebab setahun pertama tu nampak manis semua kan. Lepas 5 tahun terasa pahit. Bagi sebagian orang, tak semua. Baik, selepas itu kita tahu
Zainab akhirnya tak hidup sekali dengan Zaid, tak boleh cannot go lah kita kata. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Ahzab menikahkan Nabi SAW dengan Zainab binti Jahsh untuk membatalkan adat jahiliah bahawa anak angkat bukan anak kandung. Sebab kalau anak kandung, bekas isteri itu, bapa dia tak boleh kahwin lah. Tapi ini anak angkat yang tidak ada apa-apa kaitan darah. Baik, itu cerita lain. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Allah Taala berikan penghujung itu teguran kepada dua orang ini, sahabat dan juga sahabiat. Pun begitu, hukumnya terpakai untuk kita semua. Allah Taala kata apa? Siapa yang derhaka kepada Allah Taala, dia tidak akan terpandu dekat muka bumi ini. Dia akan dhalalan mubina, sesat dengan sesat yang mubina, nyata. Baik, jadi kita pergi kepada kesan maksiat kepada hati. Kesan maksiat kepada hati, maksiat boleh memberi kesan yang besar kepada mencetuskan dan menyebarluaskan penyakit hati ini. Maksiat sebagaimana yang dijelaskan sebelum ini membawa maksud menderhaka kepada Allah, termasuk melakukan syirik, zina, liwat dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan bila kita sebut satu persatu kesan-kesan ini, kita insaf terhadap kesalahan yang mungkin telah kita lakukan ataupun masih lagi tak dapat tinggalkan. Rokok contohnya, maksiat ke tidak? Merokok merupakan satu kemaksiatan. Hisap vape merupakan satu kemaksiatan. Kadang benda yang saya sangat-sangat tak suka, kadang ada pacik-pacik kan pergi solat subuh, bagus lah. Kadang kita tengok pacik-pacik solat subuh, bagus lah. Tapi lepas solat subuh tu dia pergi lepak dekat kedai makan tu, sementara nak tunggu duha ke apa ke, isap rokok gitu. Tak senonoh. Kita tak suka. Dia pakaian itu pakaian yang bagus, pakai kopiah, songkok tinggi gitu kan, sengit pula lagi gitu. Pakai smart, tapi rokok kat tangan. Dia seolah memberikan gambaran buruk terhadap image kita. Merokok, muslimat merupakan suatu kemaksiatan. Vape juga merupakan satu kemaksiatan. Lebih bahaya daripada rokok. Sebab apa? Kesan bahaya itu lebih. Sebab rokok ni macam ada satu stigma, kata rokok ni buruk. Tapi vape ni mudah didapati dan orang rasa benda tu alah, asap saja. Betul. Dia punya cecair itu lebih tinggi nikotin berbanding dengan rokok. Kadang budak-budak sekolah, macam pen ataupun pensel tu saja dihisap. Tu sebab dia punya bau tu. Bau buah-buahan. Nasib baik tak keluar bau bukhur kan. Hisap beg keluar bau bukhur. Nampak Islamic ni tu kan. Allah Akbar. Baik, kita pergi kepada yang pertama. Muka surat 87. Bila orang buat maksiat, hati dia makin lama makin meliar. Apa maksud liar? Susah untuk dikawal, susah untuk diberikan teguran. Ada orang bermula dengan berjudi. Judi main kad tu saja. Trade-nya kacang. Tak main duit dulu. Lama-lama duit. Mungkin RM10. Kemudian lagi besar. Akhirnya hati itu meliar. Sampaikan orang tegur kat dia, dia tak terima. Lebih daripada tu, dia minta mak bapak ada duit, dia tak ada kerja, habis kesemuanya dijadikan judi, punya modal. Kemudian pergi bunuh. Dadah contohnya kan, dadah contoh yang paling semua orang tahulah. Orang yang bunuh mak bapak dia ni, kalau kita tengok berita, dua saja. Satu, sama ada dia tu ada penyakit skizofrenia, aka gila, yang mungkin tak terkawal. Itu tak apalah gila. Sebab dia ada apa kita sebut skizofrenia ni, dia ada halusinasi kan. Apa sahaja yang datang kat depan dia tu, kadang-kadang dia punya penyakit tu datang, dia anggap benda tu ancaman.
Jadi dalam diri dia kata, sebelum aku ni diapa-apakan, aku pergi bunuh orang tu. Itu cerita lain lah. Dia gila, memang gila. Bahasa kasarnya gila lah. Yang kedua, siapa yang bunuh mak bapak ni? Orang isap dadah. Sama juga lah, aka gila. Gila disebabkan perbuatan sendiri. Jadi itu maksudnya liar. Makin lama makin bermaksiat, dia rasa sedap. Dan hati itu makin lama makin mengganas. Ibnul Jauzi menyebutkan, hanya ada satu makhluk sahaja menikmati maksiat. Ada satu kategori makhluk yang menikmati maksiat. Siapa dia? Dia kata apa? La yanalu ladzatal ma'asi illa, tidak didapatkan kelazatan maksiat itu melainkan ada satu orang. Sukranu bil ghaflah. Apa maksud sukran? Mabuk disebabkan kelalaian. Bila mabuk ni dia tak nampak apa dah. Sukranu bil ghaflah. Dia kata maksiat itu tak akan ada kelazatannya sebenarnya. Nanti kita akan bacakan kalam Syekh Ibn Uthaymin. Sangat menarik. Mudah-mudahan kita sempat ke situ. Tentang orang bermaksiat ni. Jadi Ibn Jauzi kata, tidak dapat kelazatan maksiat itu melainkan orang yang mabuk. Mabuk tak sedar apa. Disebabkan kelalaian. Baik, maksiat memberikan kesan yang besar kepada hati seseorang yang beriman. Antara kesan maksiat ke atas hati ialah ia menimbulkan rasa liar dalam hati antara orang yang melakukan maksiat itu sendiri dengan Allah, yang tidak dapat diukur dengan sesuatu. Jika berkumpul kepada yang terlibat segala keseronokan duniawi, ia tetap tidak dapat menghilangkan rasa liar tersebut. Kita bimbang, kita mati dalam keadaan seperti ini, wal-iyazubillah. Sebab bila hati itu meliar, apa sahaja input masuk, kita akan rasa benda tu tak kena. Lebih daripada itu, kita akan memberontak dan juga membangkang satu kebenaran. Ini kerana orang yang mati tidak merasa apa-apa. Seseorang lelaki mengadu kepada sesetengah orang saleh tentang hatinya yang dirasakan liar. Orang saleh tersebut menjelaskan, kesemua ini berpunca daripada dosa-dosa yang dilakukan. Kadang fikiran tu liar. Saya tak payah sebutlah apa maksud fikiran liar tu. Liar apa saja yang tak terlintas oleh manusia, orang soleh, orang kebanyakan tu, dia fikir dalam bentuk yang buruk lah, yang tidak senonoh. Baik, yang kedua, merasa gelap hati. Merasa gelap hati. Dia samalah tu. Kita terus saja merasa gelap hati, melemahkan hati. Sama, kita ambil dua. Antara kesannya juga adalah merasa gelap di dalam hati, sebagaimana binatang ternakan berdepan dengan kegelapan malam dan membuatkan mereka tidak dapat bergerak. Bila hati tak nampak, maka dia akan stagnan pada satu tempat sahaja. Itu je lah dia buat. Orang yang ketagih akan kemaksiatan, itu sajalah dia buat siang malam. Bila dia tak dapat benda tersebut, dia rasa gelisah. Sebab tak nampak. Sebenarnya amalan ketaatan adalah cahaya, manakala maksiat adalah kegelapan. Dan kita tahu syair yang dinukilkan daripada Al-Imam Syafi'i. Saya buat cek juga syair tersebut. Ada pandangan mengatakan bahawa itu bukan daripada kalam Al-Imam Syafi'i. Ala kulli hal, ada sebahagian menisbahkan benda tersebut kepada beliau. Al-Imam Syafi'i pernah berasa susah untuk dapat ilmu. Kita tahu kekuatan ingatan orang zaman dahulu. Mereka itu dipuji sebabkan kekuatan ingatan mereka. Bahkan ada sebahagian di antaranya adalah Sufyan Ats-Tsauri. Bila dia masuk ke pasar, dia akan tutup telinga dia. Sebab apa? Sebab dia takut semua benda yang dia dengar dia akan ingat. Kita tak boleh bayang macam mana Imam Syafi'i mengadu kepada Waqi'. Dia kata, ingatan aku ni buruk lah. Subhanallah. Apa perkataan Syafi'i? Ini guru-guru selalu dah sebut kan, ataupun pensyarah selalu dah sebut dekat student. Dia kata jangan buat maksiat, bila nak exam tu jangan buat maksiat. Dia kata apa? Syakautu ila waqi'in an su'i hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nura wa nurullah la yuhda li'asi. Dia kata syakautu ila waqi'in an su'i hifzi. Aku mengadu kepada guruku Waqi' tentang buruknya hafalanku. Nak banding hafalan Imam Syafi'i dengan kita, buruk lagi lah hafalan kita kan. Tak ke mana lah hafalan kita.
Kenapa orang lemah ingatan? Maksiat satu hal lah. Kenapa orang lemah ingatan? Sebab dia tak menghafal, tak melatih ingatan dia untuk hafal. Akal ini sebenarnya dia tak terbatas. Ada orang 50 tahun, 60 tahun boleh hafal Quran. Bahkan ada sebahagian para ulama yang bermula lewat 40 tahun baru dia mula masuk ke bidang ilmu agama dan mula menghafal. Benda tu ada. Jadi ingatan ini lemah salah satunya sebab tidak ada rangsangan. Kenapa orang kena penyakit Alzheimer? Alzheimer ni apa kita sebut? Nyanyuk. Sebab tak ada, dia sendiri gitu. Kemudian tak ada kawan bercakap. Dia buat kerja dia sendiri. Lama-lama lupa. Nama dia pun dia tak ingat. Dia kata, aku siapa, engkau siapa. Bagi jalan keluar, tak ingat jalan balik ke rumah. Sebab tidak ada rangsangan otak. Jadi salah satu cara nak menguatkan ingatan adalah dengan menghafal. Imam Syafi'i kata, syakautu ila waqi'in suhifzi fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Waqi' kata apa kepada Syafi'i? Tinggalkanlah maksiat. Tinggalkanlah maksiat. Manusia ini martabatnya tinggi mana pun, 7 ke martabat 7 ke martabat 8 ke 10 ke apa-apa, dia mesti akan ada aib dan juga ada kesalahan. Cuma tinggal lagi banyak sikit, besar kecil. Kemudian Waqi' kata apa? Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nura. Dan dia bagi tahu aku ilmu ini merupakan cahaya. Ilmu sebab petunjuk Allah Ta'ala yang akan berikan kita nampak segala-galanya kat dunia ini. Ini jalan yang benar, ini jalan yang salah. Wa akhbarani bi anna al-ilma nura wa nurullah la yuhda li'asi. Dan cahaya Allah Ta'ala tidak akan sampai kepada pelaku maksiat. Baik, Abdullah bin Abbas pernah menyatakan radhiyallahu anhuma, kebaikan yang dilakukan itu memberikan kesan sinaran pada wajah, cahaya pada hati, keluasan pada rezeki, kekuatan pada tubuh badan, dan kecintaan di dalam hati para makhluk. Siapa yang nak dia dicintai, ini banyak kali kita sebut hadis ni. Ya Allah Ta'ala panggil Jibril, dia kata aku mencintai si fulan. Jibril pun kata aku mencintai si fulan. Dia kumpulkan semua penduduk langit, dia kata Allah Ta'ala mencintai si fulan, aku mencintai, maka cintailah dia. Bila Allah Ta'ala mencintai si fulan, Jibril ketua malaikat dan juga ahli langit mencintai si fulan, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan mencampakkan kecintaan tersebut kepada penduduk di bumi. Orang buat macam-macam kan untuk dicintai. Orang buat apa untuk dicintai, untuk dapat perhatian? Buat benda-benda yang tak senonoh untuk viral. Kemudian menangis, taubat, buat lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nak apa? Nak perhatian. Tolong khabarkan kepada orang ni. Dia kata, nak tak aku sebutkan kepada engkau hadis Nabi untuk engkau dicintai? Janganlah buat benda-benda tak senonoh. Taat kepada Allah Ta'ala, insyaAllah engkau akan dicintai. Baik, kemudian amalan keburukan itu memberi kesan hitam pada wajah, kegelapan di dalam hati, kelemahan pada tubuh badan, kekurangan rezeki dan kebencian di dalam hati para makhluk. Buat maksiat, makhluk benci sebenarnya. Binatang pun tak suka. Waliyazubillah. Berhubung kelemahan pada badan ialah suka dinyatakan kekuatan orang yang beriman itu terletak pada hatinya. Setiap kali hatinya kuat, setiap kali itu jugalah badannya menjadi kuat. Contoh klise yang biasanya penceramah sebut, suka juga untuk saya sebutkan. Orang bangkit pada waktu pagi, dia perlukan apa sebenarnya? Kekuatan hati ke kekuatan fizikal? Kekuatan hati. Orang boleh, ini harap jangan terasa lah, orang boleh angkat dumbbell gitu kan, 200 kilo. Ada orang angkat dumbbell 200 kilo. Ada dekat bait lain kot. Ini Baitul Salam, tak ada kat sini lah.
mungkin Baitul lain. Orang boleh angkat benda-benda yang kuat itu kan. Orang boleh disiplin, tapi tak boleh bangkit subuh. Apa orang kata? Ini klise lah yang bahasa orang sebut, saya sebut jugalah. Selimut yang tak sampai sekilo itu pun kadang susah untuk dilepaskan. Jadi ketahuilah bahawa sebenarnya ibadah itu tidak semata-mata bergantung kepada kekuatan fizikal. Kita boleh berjalan, alhamdulillah. Kita boleh berlari, alhamdulillah. Tetapi ibadah itu dia memerlukan kekuatan hati. Jadi dinyatakan kat sini, bagi orang fasik, meskipun tubuh badannya kuat, namun ia merupakan makhluk yang paling lemah ketika berhajat. Cuba perhatikan kepada bangsa Rom dan Parsi. Rom, Turki dan ke atas, Parsi, Iran, kawasan itu. Bagaimana terpedayanya mereka dengan kekuatan fizikal yang mereka miliki. Namun mereka berjaya dikalahkan oleh orang yang beriman dengan kekuatan tubuh badan hati-hati mereka. Pernah dengar tak kisah Umar nak buka Syam? Masyhur kisah tu kan. Kita ni beragama ni, kita kena ada rasa izzah, kita rasa mulia. Dan inilah permasalahan, boleh kita sebutlah, generasi kini. Kalau kita kata ini merupakan masalah generasi muda, kadang tak juga. Kadang ada nenek tua pun kadang layan juga benda-benda ni kan. Apa benda tu yang nari-nari tu? K-pop gitu. K-meletup pop. Betul lah, K-pop, K-meletup. Kadang lebih daripada orang muda. Generasi kini lah. Mereka tidak merasa izzah terhadap Islam. Izzah tu maksudnya rasa bangga. Kadang ada orang yang macam-macam, dia punya pakaian agama lain, pergi ke tempat-tempat yang kalau kita pakai jubah pun kadang malu pergi tempat tu kan. Shopping mall mungkin tak kena orang pandang. Tapi ada sebahagian agama yang bila dia pakai pakaian dia tu, dia rasa bangga. Mungkin Sami yang pakai baju kuning, tasbih dia besar sampai boleh sangkut kat tengkuk itu, dia rasa bangga. Ini salah satu krisis identiti yang mungkin generasi kita ni hadapi. Bukan muda saja, kadang yang tua pun sama. Makin tua bahasa kita tu, miang-miang, tua-tua keladi, makin tua makin menjadi. Dalam Mustadrak Al-Hakim yang dinilai sahih dia punya periwayatan, ada sebahagian riwayat sebut Aslam. Ada sebahagian riwayat Umar radhiyallahu an jalan dengan kelompok, dan dalam kelompok tersebut adanya Abu Ubaidah Al-Jarrah. Kita tahu aminu hadhil ummah, Nabi SAW, orang yang terpercaya di kalangan umat ini adalah Abu Ubaidah Al-Jarrah. Ringkas cerita, Umar jalan nak sampai ke Syam. Sebab orang Syam masa itu dikuasai oleh Kristian, dan akhirnya mereka tewas. Dan mereka kata kalau nak isytiharkan ini merupakan suatu kerajaan di bawah naungan Islam, maka panggil khalifah datang. Ringkas cerita, Abu Ubaidah Al-Jarrah, Umar radhiyallahu an lalu di tepi suatu aliran air, sungai lah kita sebut. Lalu Umar buka dia punya kasut, kita sebut kasut lah. Dan Umar letak dekat mana? Dia letak dekat sini dia. Kalau kita tengok orang buat macam tu, kita rasa apa? Lekeh gitu kan. Dan dia berkaki ayam, dia bawa dia punya unta tu lalu Abu Ubaidah tak salah juga. Dia kata, wahai khalifah, aku rasa engkau bila buat perbuatan tersebut, mesti orang Syam tidak akan memuliakanmu. Sebab rasa lekeh. Takkanlah slipper sangkut kat sini kemudian bawa tali unta. Pemimpin sekarang, dia tak bawa kereta. Kereta yang mahal-mahal tu dia tak bawa. Orang bawakan untuk dia. Itu baru ada kelas, sebahagian orang fikir. Lalu Umar radhiyallahu an menempelak Abu Ubaidah. Dia kata, dia kata kalau orang lain sebut, nescaya aku akan tempelak.
Dan sebaik engkau ni Abu Ubaidah. Lalu Umar sebut satu perkataan. Ni perkataan ni saya suka dengar. Dan saya kata kat student, tampallah benda ni kat bilik kan, daripada tampal benda-benda yang tak senonoh. Tampal benda ni kat bilik. Supaya bila kawan-kawan datang ataupun anak-anak muda tengok, oh, ada izzah. Umar kata apa? Aku buat seperti ini untuk menjadi contoh kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia sebut, inna kunna adzalla qaumin fa'azzana Allahu bil Islam. Famahma natlubul izzata bighairi ma a'azzana Allahu bihi adzallana Allah. Dia kata, wahai Abu Ubaidah, inna kunna adzalla qaumin. Kita dulu bangsa yang hina, tersepit, Rom dan juga Parsi. Dihina tak ada apa. Melayu dulu orang tak pandang kan. Bila mulianya Melayu ni, kerajaan Melaka tu nampak gah. Bila para meswara masuk Islam. Dia kata, fa'azzanallahu bil Islam. Dulu kita bangsa yang dihina, disebabkan Islam, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemuliaan, izzah dengan Islam. Kemudian dia kata, famahma natlubul izzah. Ketika mana kita mencari kemuliaan. Sekarang orang nak dia dipandang kan, nak dia nampak mulia. Sedangkan kemuliaan itu ada depan mata dia, iaitu apa? Mengamalkan syariat Islam, berakidah dengan akidah Islam yang sebenarnya. Dan Umar kata, ketika mana kita mencari suatu kemuliaan bukan datangnya daripada Allah Ta'ala, tak kisah daripada mana-mana tamadun tak salah, adat tak salah. Bahkan sekarang ni orang tak ikut adat tu pun tamadun pun, orang ikut hawa nafsu kebanyakannya. Dan bila kita follow benda tersebut, Umar kata apa? Kita akan kembali dihina. Kalaulah kita nak bangsa kita kuat, Islam lah. Sebab China ada juga yang Muslim, India ada juga yang Muslim. Kita kena kembali kepada Islam. Dia bukan retorik. Kembali kepada Islam tu apa? Mengaji lah. Macam mana kita nak bercakap dengan orang, macam mana kita bekerja, amanah, punctuality kita, tidak mengambil rasuah, kena mengaji. Jadi barulah satu bangsa itu akan Allah Subhanahu wa taala muliakan. Baik. Sikit lagi. Kemudian disebutkan kat situ melemahkan hati, menutup mata hati. Baik, seperti yang saya sebutkan tadi, ada satu perkataan Syekh Muhammad ibn Saleh Al-Uthaymin yang ingin saya sebutkan, tak ada dalam sini, tapi saya nukilkan. Katanya, orang yang buat maksiat ni kan, asyaddun nasi azaban qalbiyan wa qalakan humul kuffar. Ibnu Uthaymin kata, manusia yang paling teruk dia punya azab dari sudut jiwa dia, dan juga qalakan, dia punya ketidaktenteraman itu. Humul kuffar adalah orang-orang kafir, tak kisahlah bangsa dia. Wa kullama kana al-insanu a'sa li rabbih, dan setiap kali manusia berbuat maksiat kepada Tuhannya, kana ashaddu qalaqan, makin bertambah kesusahan hati dia. Wa aqallu rahatan, dan makin kurang dia rasa tenang jiwa. Rahan yang maksudnya rasa tenang jiwa. Wa kullama kana ashaddu imanan wa amalan salihan, dan setiap kali dia menambah amal solehnya, bangkit qiyamul lail kan, dulu dia buat seminggu sekali, dia tambah, makin dia akan rasa apa? Ashaddu tuma'ninatan, dia akan rasa lebih tenang. Jadi kata kuncinya adalah tinggalkan maksiat, tambah ibadat. Betul, manusia itu tak masuk syurga kerana ibadat. Kita kena faham, bukan maksudnya kita perlu tinggalkan ibadat, tak. Yang dimaksudkan oleh hadis tersebut, kalaulah semata-mata ibadat itu equal dengan dosa, so 1:1, dan saya manusia ini tak akan masuk ke syurga. Tetapi Allah Ta'ala jadikan baca Quran 1 huruf 10 kebaikan, sedekah, puasa, tak terhitung dia punya nilai, dia punya ganjaran tu, tak ada scale yang boleh hitung. Itu maksud hadis tersebut.
Tetapi ini tidak menafikan kalaulah satu orang itu nak menambah ketenangan jiwa, dia kena tambah amal ibadah, puasa Isnin Khamis, qiyamul lail. Sebelum, katalah susah nak bangkit, boleh qiyam sebelum tidur dan sebagainya. Baik, berikutnya muka surat 90, memadam api ghairah. Sempat tak ni nak sebut ni? Ghairah tu apa dia? Ghairah tu apa dia? Cemburu. Cemburu tu apa dia? Raghib Al-Asfahani menyebutkan, dia berikan takrif cemburu. Dia kata thawranu al-ghadab. Thawran ni maksudnya apa? Aliran tu, darah itu, rasa kemarahan. Sebahagian orang menyebutkan cemburu merupakan, ini cemburu, kita tak cerita tentang cemburu terhadap maksiat ni, Allah Ta'ala kita akan sebutkan nanti. Cemburu merupakan suatu perasaan yang manusia react disebabkan apa? Antum tak ada cemburu ke? Ada kan cemburu? Ada cemburu tak? Siapa lagi kuat cemburu, lelaki ke perempuan? Terus teranglah. Lelaki ke perempuan yang kuat cemburu? Tak ada jawapan. Ada. Kenapa orang react? Disebabkan dua perkara. Satu, kerana takut kehilangan. Yang kedua adalah melindungi sesuatu yang bernilai, tersayang. Bab kata Islam sebut, dia kata orang yang tersayang. Betul itu. Maksudnya dia melindungi daripada kehilangan satu benda yang berharga bagi sisi dia tu, dia hilang. Dia takut hilang ataupun dia rasa nak lindung satu benda yang dia sayang ataupun suka. Maka itu adalah cemburu. Baik. Hadis itu, cuba tengok hadis itu. Qala Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad ibn Ubadah ni terkenal dengan orang yang kuat cemburu. Okay, hadis ni dia terpotong. Saya bacakan yang penuhnya. Satu hari Nabi SAW sebut, ni hadis ni dia dia terpotong sikit. Dia ada nas yang lain. Nabi kata apa? In dakhala ahadukum ala ahli wa wajada ma yurbihi ashhid arba'an. Nabi SAW kata apa? Kalau salah seorang daripada kamu masuk ke rumah, then dia nampak ahli. Ahli maksudnya apa? Isteri. Ahli kat sini merujuk kepada isteri. Dan isteri dia rasa ada something yang meragukan. Ma yurbihi. Meragukan. Dia tengok, ada bunyi ni macam suara lelaki ni. Dalam tu dia dengar suara bini dia dan dia dengar suara lelaki. Dan lelaki tu pula dia tak familiar. Bahkan tak boleh adik ipar bersama dengan adik ipar dengan kakak ipar lah kan. Dia bukan mahram. Itu sebab Nabi SAW sebut kaifa bil hammu. Nabi kata apa? Al-maut, kematian. Nabi kata kalaulah tu jangan bertindak dulu. Nabi kata apa? Dapatkan 4 orang saksi. Ayat ini, hadis ini dalam keadaan turunnya ayat qazaf. Qazaf ini maksudnya apa? Menuduh orang tanpa saksi, maka dia kena. Dia masih lagi tidak turun ayat li'an. Li'an ini suami bersumpah 4 kali untuk mensabitkan kesalahan zina terhadap isterinya. Disebabkan apa? Dia tidak boleh datangkan saksi. Ayat tu tak turun lagi masa ni. Ayat kena datangkan 4 orang saksi kalau nak sabitkan zina tu dah turun. Jadi Nabi kata dekat sahabat, ini menunjukkan bahawa Nabi tidak buat hukum sendiri. Nabi juga tertakluk kepada wahyu. Nabi kata kalau kamu nampak ada something orang dekat rumah kamu meragukan, jangan buat apa-apa. Pastikan dapatkan 4 orang saksi. Jadi saat dia react benda tersebut sebab dia orang yang sangat cemburu. Lalu Sa'ad kata apa?
Ya Rasulullah, adkhul ala ahli fa ajid ma yurbini antazir hatta ashhid arba'an. Dia kata, wahai Rasul, engkau nak aku bila masuk rumah aku jumpa sesuatu yang meragukan, dan engkau nak aku tunggu 4 orang saksi saat react itu kan, panas, cemburu dia kuat. La, dia kata, wallazi ba'athaka bil haqq. Dia kata, wahai Rasulullah SAW, tidak, demi yang mengutuskanmu dengan hak kebenaran. Dia bersumpah dengan Allah Ta'ala. Dia kata apa? Idza ra'aitu ma yurbini fi ahli la utihanna birras anil jasad. Dia kata, kalau aku nampak ada satu benda yang meragukan, aku nampak lelaki dekat rumah aku nampak bini aku, dia kata aku akan pisahkan di antara kepala dan juga jasad. Maksudnya apa? Pancung. Dia kata, wala adribanna bisayf, aku akan pancung dengan pedang. Waliyaf'alullahu bi ba'da dhalika ma yasha. Dan dia kata, lepas daripada tu Allah Ta'ala nak buat ke apa ke aku, terpulanglah. Maksudnya hukum qisas. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ada satu kejadian, kita tahu ada sahabat nampak isteri dia berzina dengan lelaki lain, kemudian ayat tersebut turun tentang li'an. Tapi nak bagi tahu, sebelum ayat li'an tu turun, Sa'ad bin Ubadah kata begitu kat Nabi SAW. Punya kuat cemburu. Baik, kita sambung. Akhirnya Nabi SAW kata apa? Ata'jabuna min ghairati Sa'din. Dia kata, kamu tak nampak, terasa teruja ke betapa cemburunya Sa'ad? La ana aghyaru minhu. Nabi SAW kata apa? Kalau nak bandingkan cemburu Sa'ad dengan cemburu aku lebih cemburu daripada dia. Wallahu aghyaru minni. Dan nak bandingkan cemburu aku dengan cemburu Allah Ta'ala, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala lebih cemburunya. Cemburu kepada apa? Cemburu terhadap hambanya yang tidak menunaikan haknya ataupun mengingkari perintahnya, buat maksiat, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala cemburu kepada hamba tersebut. Kenapa orang cemburu? Tak terjawab lagi soalan tu kan? Sebab orang tak nak diduakan. Betul tak muslimat? Dia nak perhatian suaminya tu sepenuhnya dekat dia saja. Dia pakai tudung, dia nak suami dia tengok kat dia, dia tak nak tengok apa suami dia puji perempuan lain. Betul kan? Sebab dia tak nak hak dia tu dikongsi dengan orang lain. Itu sebab Ibnu Abbas kata, kalam yang masyhur, kalau tak nak suami tengok orang lain, maka isteri kena berhias. Boleh tak berhias? Muslimat, insya-Allah. Boleh tak berhias? Untuk apa? Untuk siapa berhias? Untuk suami. Masalahnya sekarang, suami siapa? Suami sendiri, bukan suami orang lain. Alhamdulillah. Baik, barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.